Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat menyempurnakan solat berjemaah maghrib dengan diimamkan oleh Ustaz Wei. Jazakallahu khair. Semoga apa yang kita laksanakan akan mendapat berkat dari Allah SWT. Jadi seperti kalau kita menunggu Isyak ni, kita buat rakaman sikit tentang siri tazkirah agama berkaitan dengan pengenalan syahadah. Sebenarnya saya sudah hantar 2-3 dia punya artikel itu untuk tuan-tuan simak lah. Jadi pada malam ini saya nak mulakan dengan siri yang kedua. Siri yang pertama tu sepatutnya kita buat rakaman lah, tapi siri pertama dan siri kedua tu lebih kurang sama lah dia punya isi tu. Jadi saya terus masuk ke siri yang kedua, iaitu satu perbahasan tentang rukun Islam yang pertama. Kita ada 5 rukun Islam. Yang pertama itu adalah syahadatain. Syahadatain. Jadi kita sedang membincangkan rukun Islam yang pertama lah, syahadatain ataupun dua kesaksian. Yang pertama, naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dua kesaksian ini terangkum di dalam apa yang disebut sebagai kesaksian ataupun syahadah tauhid. Itu hak pertama. Yang kedua, kesaksian ataupun syahadah risalah. Jadi syahadah ni, rukun Islam pertama tu kita tahu dia dari segi dia punya ilmu dia. Jadi kita masih lagi dalam membincangkan apa yang disebut sebagai syahadah tauhid. Syahadah tauhid. Jadi syahadah tauhid itu kita telah nyatakan bahawa ia boleh dihuraikan lebih lanjut berdasarkan pendekatan apa yang dikatakan sebagai tauhid 3 serangkai. Ini adalah manhaj akidah as-salafiyah ataupun tahawiyah, ataupun tauhid sifat 20, manhaj akidah al-asy'ariyah ataupun al-maturidiyah. Tetapi kita ada masalah di Malaysia ni. Kebanyakan negeri dia menggunakan tauhid sifat 20, kecuali satu negeri lah. Mungkin tuan tahu satu negeri itu. Saya pun tak saya nak sebut lah, nanti jadi isu besar pula. Jadi negeri yang ataupun mereka yang menggunakan tauhid 3 serangkai itu banyak menerima kecaman dan juga cemohan daripada mereka yang menggunakan tauhid sifat 20 akibat kesalahfahaman mereka lah. Jadi contoh-contoh tentang dakwah ataupun kesalahfahaman mereka ni telah kita senaraikan pada minggu lepas lah. Saya ringkas kepada hari ini. Yang pertama, dia kata tauhid 3 serangkai dalam membahaskan persoalan ketuhanan belum pernah dikemukakan oleh mana-mana ulama generasi salaf sebelum Ibn Taymiyah pada kurun ke-7. Itu dakwah mereka dah. Dia kata ini sebelum Ibn Taymiyah ni tak ada yang dikatakan sebagai tauhid 3 serangkai. Kemudian yang kedua, mereka mendakwa bahawa tauhid 3 serangkai ini adalah bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Berat ni dia punya Kemudian tauhid 3 serangkai adalah ciptaan Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau dalam arti kata lain,
Tauhid tiga serangkai ini diasaskan oleh Ibn Taymiyah dan kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu yang kita biasa dengar lah, dia kata tokoh Wahabi itu. Seterusnya, mereka mendakwa bahawa tauhid tiga serangkai ini tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah dan pada zaman salaf. Seterusnya, dia mau kata TTS ini, tauhid tiga serangkai ini adalah konsep takfiri. Konsep takfiri ini maknanya mengkafirkan orang yang lain lah. Dengan konsep itu kita mengkafirkan orang lain. Maksudnya sesiapa yang tidak mengikut tauhid tiga serangkai itu, maka dia kafir. Ataupun bid'ah diniyah takfiriyah, iaitu inovasi agama yang mengkafirkan orang lain. Ini inovasi agama, beratlah tuduhan ini. Seterusnya, dikatakan bahawa akidah tauhid tiga serangkai ini menghalalkan pembunuhan atau pertumpahan darah orang Islam yang dikafirkan. Maknanya ini menghalalkan darah orang lain. Seolah begitu tuduhan yang seterusnya. Dan akhir sekali antara tuduhan itu ialah tauhid tiga serangkai ini adalah ajaran sama diamalkan oleh kumpulan pengganas ataupun kumpulan ekstremis. Disebut situ Daesh, ISIS, Boko Haram, kemudian mereka adalah contoh lain Jemaah Islamiah, Abu Sayyaf dan seterusnya lah. Jadi kita nak jawab kekeliruan ini tentang tauhid tiga serangkai ini. Jawapan ini jawapan yang ikhlas. Kita berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan kepada sentimen ataupun ketaksuban kumpulan. Yang pertama mengatakan bahawa belum pernah dikemukakan oleh mana-mana ulama generasi salaf sebelum Ibn Taymiyah. Ini tidak betul, tidak benar. InsyaAllah nanti kita sampai pada satu saat di mana kita buktikan bahawa ini bukannya sesuatu yang belum dibahas. Okay. Kemudian yang kedua, mengatakan bahawa TTS itu adalah bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Tidak benar dan mengelirukan. Yang ketiga, mengatakan bahawa ia adalah ciptaan Ibn Taymiyah dan kemudian disebarkan oleh Muhammad Abdul Wahab, juga tidak benar. Yang keempat, mengatakan bahawa tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah dan pada zaman salaf. Okey, pada zaman Nabi dan juga sahabat yang tak ada. Nabi tidak pernah pun membicarakan tentang sama ada TTS ataupun TS20. Tak ada. Tak ada Nabi membicarakan ini akidah manhaj tauhid tiga serangkai. Ini tauhid sifat 20, tak ada. Tetapi ia dipelopori oleh zaman salaf selepas itu. Zaman salaf. Pada saya salaf itu adalah Nabi dan para sahabat, itu salaf. Tapi ada hadis Nabi katakan bahawa umat yang terbaik ialah umatku. Kemudian selepas itu, maknanya 300 tahun selepas kebangkitan kenabian itu, kita boleh anggap sebagai salaf lah. Salaf. Bermakna salaf yang kemudian itu maknanya apa dia? Tabi'in. Tabi'in dan tabi'in. Itu makna dia. Memang benar pada zaman Nabi dan sahabat tak ada. Khulafa ar-Rasyidin pun tidak membincangkan tentang TTS ataupun TS20, tetapi para tabi'in dan tabi'in ada. Nanti insya-Allah kita sampai ke situ. Kemudian kelima, dia katakan bahawa TTS adalah konsep takfiri, mengafirkan orang lain lah. TTS ni dikatakan, penganut TTS ni dikatakan cenderung untuk mengkafirkan orang lain. Okey, di sini kita boleh katakan bahawa ia separuh benar. Separuh benar. Separuh benar. Bapa kita kata gitu. Penganut tauhid tiga serangkai, orang jahil dan ekstremis memang ada. Orang jahil dan ekstremis ni segelintir yang digelar sebagai salafi jihadi ada. Kalau tuan tengok dalam TV tu, dia digelar oleh masyarakat antarabangsa sebagai salafi jihadi. Kepala orang, bunuh orang, tu kan. Memang ada. Tetapi itu hanyalah segelintir.
Kerana kejahilan dan ketaksuban mereka. Yang salah di sini bukannya syariah, manusia. Yang salah di situ ialah manusianya, bukannya syariahnya. Itu kena dibezakan. Kemudian yang kena mengatakan bahawa tauhid keselangkangan ini menghalalkan pembunuhan ataupun menghalalkan darah. Ini jawapannya sama seperti yang kelima tadi. Segelintir memang begitu, tetapi majoriti tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Jadi kita kena faham tu bahawa yang dikatakan Salafi itu spektrum dia luas. Yang dikatakan Wahabi, yang dikatakan Salafi Jihadi, itu hanyalah label-label yang diberi kepada mereka ini bagi mereka yang tidak bersetuju dengan manhaj mereka lah. Itu dia. Tetapi majoriti Salafi yang benar-benar mengikut Nabi dan para sahabat, mereka tidak menghalalkan kekerasan, tidak menghalalkan darah orang kafir maupun apalagi orang Islam. Dan yang ketujuh mengatakan bahawa TTS itu adalah ajaran sama yang diamalkan oleh kumpulan ekstremis Daesh, ISIS, Boko Haram dan sebagainya ni. Sekali lagi kita mengatakan bahawa hak salah tu ialah manusia. Daesh tu, manusia ISIS tu, manusia Boko Haram tu dan lain-lain lah, yang menyalah tafsir atau menyalah guna konsep akidah tauhid tiga serangkai. Dia analogi dia mudah saja. Tuan-tuan, analogi mudah saja. Jika kita lihat ramai Islam makan rasuah, kata kita lihat orang Islam ni rata-rata makan rasuah. Di Malaysia, di Indonesia, di mana lah, di negara Islam ni ramai orang Islam makan rasuah. Itu masalah iman si manusia itu ataupun masalah agama. Itu dengan analogi. Agama Islam tidak mengajar kita makan rasuah. Berapa ramai macam di Malaysia, trend ni makan rasuah. Di Malaysia ni nombor 3 ke nombor 4 paling rasuah di muka bumi. Adakah salah Islam? Tidak. Salah orang Islam. Begitu juga mereka yang Boko Haram, ISIS, Daesh, Abu Sayyaf dan sebagainya ni, mereka ni jahil, sempit kepahamannya dari segi akidah. Lalu mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Maka kita mengukur akidah tiga serangkai itu berdasarkan kepada apa yang mereka lakukan. Ini salah. Okey, jadi mari kita jawab sebahagian daripada kekeliruan tentang tiga serangkai. Nanti kita dalam siri kita ni kita akan bincang dua sekali. Tauhid tiga serangkai dan juga Tauhid 20. Biar adil lah. Biar tuan-tuan nanti lihat perspektif yang adil tu. Nanti akhir sekali apabila kita tamat dari segi siri kita ni, tuan-tuan boleh membuat satu perspektif yang adil untuk diri sendiri. Yang adil untuk sendiri. Lepas saya bisa bincang dua sekali. Okey, pada kali ini saya cuba nak menjawab sebahagian daripada kekeliruan tentang TTS lah. Tadi ada 7 kan? Tapi saya nak kumpulkan jadi 4. Jadi 4. Yang pertama mengatakan bid'ah, dikata TTS ni bid'ah. Kalau kita lihat bid'ah itu memang ada dalam agama. Okey. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 117, surah Al-Ahqaf ayat 9 ada perkataan badi. Okey, dalam surah Al-Baqarah tu badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan dia, dan apabila ia berkehendak menjadikan sesuatu maka dia hanya berfirman kepadanya jadilah engkau, lalu jadilah ia. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu bi walam bikum wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul dan pertama di antara rasul-rasul dan tidak tahu apa yang akan diperbuat,
terhadapku dan sehingga ayat. Jadi tuan-tuan, kata kunci di sini dari segi konsep bid'ah ialah mencipta. Sesuatu yang kita cipta itu maknanya bid'ah. Dicipta maknanya kita tidak ada contoh sebelum itu kita cipta. Yang pertama, dan tidak bersifat mengikut. Kalau dia tidak mengikut yang awal, maka boleh dikatakan sebagai bid'ah. Dan hadis Nabi SAW ada juga menyebutkan bahawa hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Muslim tu dia gunakan perkataan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu dia katakan sebagai bid'ah. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi, dapat kita simpulkan bahawa dia mengatakan bahawa bid'ah itu sifatnya dicipta sendiri, sesuka hati dalam ahli agama dan syariah, sedangkan Allah telah redha dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti mana dalam surah Al-Quran lah, apabila Allah mengatakan bahawa hari ini aku sempurnakan agamamu, rezekimu, aku redha dengan Islam sebagai agamamu, maka selesai. Tak ada lagi ciptaan-ciptaan selepas itu. Maka perlakuan bid'ah itu ternafi dan bertentangan oleh syariah yang dibawa oleh Nabi. Dia ternafi. Lalu tertolak ke atas pelakunya disebabkan kebatilannya. Batal. Dan hilang penghormatan terhadapnya. Maka kalau kita mencipta sesuatu yang Nabi tidak tunjuk, maknanya kita menghilangkan kehormatan kepada Nabi. Itu dikatakan sebagai bid'ah. Kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisam dia menjelaskan bahawa bid'ah tu dia kata apa? Tariqatun fid din mukhtaratun. Mukhtaratun tudahi syari'atan taqsudu suluku 'alaiha al-mubalaghah bit'abud lillah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Kaedah yang diada-adakan dalam agama yang seolah-olah menyerupai syariat bertujuan sebagai jalan berlebih-lebih dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Maka maksud bid'ah dari semua di atas tu kita boleh kata pertama berbuat sesuatu ritual ibadah lebih daripada apa yang Nabi lakukan. Ritual ibadah itu penting. Perkataan ritual itu. Kalau dia tidak berkaitan dengan ritual, tidak dikatakan sebagai bid'ah. Kita buat khutbah Nabi naik unta, kita naik khutbah Nabi naik unta, kita naik kereta, tak dikatakan sebagai bid'ah. Sebab itu adalah ritual dari sudut istilah ya. Dari sudut istilah. Tapi dari sudut istilah, dari sudut agama, dari sudut syariat tidak. Yang kedua, berbuat sesuatu ritual ibadah yang Nabi tidak lakukan. Yang ketiga, berbuat sesuatu ritual ibadah tanpa mengikut cara Nabi ataupun wahyu. Maknanya semua ritual kalau kita buat itu sama ada lebih daripada apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi tidak lakukan, ataupun tidak mengikut cara yang Nabi tunjuk, maka itu dikatakan sebagai bid'ah dalam ibadah. Maka adakah kita nak kata TTS ataupun TS20 itu bid'ah? Okey, dari segi bahasa ya, sebab dikata dicipta. Yang pertama, dua-dua ni dicipta yang pertama kali oleh para ulama selepas sahabat. Sebab tabi'in. Jadi dari segi sudut bahasa memang dikatakan sebagai bid'ah. Tetapi TTS itu ataupun TS20 itu hanya pendekatan untuk mereka menjelaskan konsep tauhid. Konsep tauhid itu sudah sedia ada dari wahyu Al-Quran dan hadis. Hanya perlu metodologi untuk penjelasan lah. Nabi tidak menjelaskan secara sebegitu. Berdasarkan manhaj TTS ataupun manhaj TS20. Yang membuatnya adalah ulama kemudian. Maka
Berdasarkan kepada ta'rif Imam Syatibi, bid'ah hanya wujud dalam soal ta'abudiyah. Sedangkan secara natijah, TTS ini tidak melibatkan ritual ibadah. Dia hanya pendekatan untuk mengenal siapa itu Allah. Maka sama ada TTS atau TS20 bukanlah bid'ah dari segi istilah syarak. Hanyalah jalan untuk memahami ilmu. Jadi tak perlu orang yang mendukung TS20 ni mengatakan TTS tu bid'ah. Tak perlu. Salah. Atau sebaliknya, orang TTS tu mendakwa bahawa yang mengikuti TS20 itu bid'ah. Tak perlu. Jadi itu sekarang perlu kira. Yang kedua, dia kata tiada di zaman Nabi dan zaman salaf. Kalau ikut catatan kitab, bukan sahaja TTS, malah TS20 pun tiada dalil di zaman Nabi ataupun sahabat. Nabi SAW tidak pernah menyebut tentang dua istilah ini semasa mengajar tauhid. Nabi itu mengajar tauhid itu daripada Makkah sampailah ke Madinah. Daripada sebelum dia hijrah 30 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun itu konsep-konsep tauhid yang Nabi ajar itu Nabi tidak pernah sebut TTS ataupun TS20. Jadi kedua-dua ini hanya muncul hasil nukilan dan juga kefahaman para ulama tauhid di zaman salaf, di zaman salaf terkemudian tabi'in. Okey, dari segi literature, saya dah semak banyak juga kitab-kitab yang original dalam bahasa Arab yang saya baca tu, saya lihat TTS ni dia muncul lebih awal daripada TS20. Nanti insya-Allah kita buktikan. Tauhid 3 serangkai ni dia muncul lebih awal daripada tauhid sifat 20. Jadi berdasarkan bukti, tauhid 3 serangkai ni dia sudah dinukil pada seawal kurun kedua hijrah, iaitu sebelum 150 hijrah. Sebab mereka yang pertama sekali menukil dalam bentuk tulisan ialah Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah ini bukan yang awal sekali, dia ada sebab ada lain. Al-Thawri, Al-Laits, dia sezaman juga dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah ni menukil konsep 3 serangkai. Jadi TS20 pula dinukil terkemudian pada selepas 300 hijrah. Oleh siapa dia? Oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita tahu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu dia lahir 260 hijrah. Dia meninggal 333 hijrah. Tetapi dia selama 40 tahun tu dia jadi Mu'tazilah. Dia ikut ajaran pok tinggi dia Al-Jubai selama 40 tahun. Maknanya hanya pada umur dia 40 tahun tu dia bertukar tubik daripada mazhab Mu'tazilah. Maknanya ketika itu umur dia 40 lah. 40 jadi 260 campur dengan 40 jadi tahun 300 hijrah tu dia baru tubik daripada Mu'tazilah. Selepas itu baru dia menulis. Manhaj berkaitan dengan Asy'ari ini yang dia ikut jalur Imam Syafi'i. Ikut jalur Imam Syafi'i. Sedangkan tahap 3 serangkai ini ikut jalur Imam Hanafi. Ada tokoh dia, insya-Allah kita bincang. Maka berdasarkan bukti tahap 3 serangkai itu sudah dinukil pada awal kurun kedua hijrah sebelum 150. Sebab 150 itu tarikh Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi secara khusus tauhid sifat 20 itu dinukil untuk melawan pendekatan ahli filosof Greek Aristotle tentang ketuhanan. Nanti kita bincang ni pada siri yang akan datang. Bagaimana kita nak memahami sejarah manhaj akidah lagu mana, sama ada TTS ataupun apa. Barulah kita akan berlaku adil. Yang ketiga, dikatakan bahawa tauhid 3 serangkai ni bersifat takfiri, ekstremis, menghalalkan darah. Saya punya komen gini, tuan-tuan.
ramai kita ni gagal berfikir secara kritis, secara analytical, secara objektif. Orang sedih tu termasuk para mufti dan tuan-tuan guru. Kalau saya bentar dia punya data-data nanti tuan-tuan tahu, tapi tak perlu kita sebut. Cari sendiri. Ada mufti yang mengatakan bahawa TTS yang patut dihargai, jangan diajar dan sebagainya. Adalah dia punya detail. Itu ada saya muatkan dalam siri yang pertama dulu. Jadi dalam hal ini analogi yang saya nak bagi mudah saja. Jika ada umat Islam yang bobrok ni istilah Indonesia lah ni, bodoh ataupun jelek perangai akhlaknya, adakah agama Islam itu sendiri yang salah? Kita tengok. Banyak kita dapati orang Islam ni tak solat lah, mencuri lah dan sebagainya. Ataupun orang Islam ramai yang mengamalkan rasuah, orang Islam ramai yang tidak solat, orang Islam yang pecah amanah, ramai Islam suka berkelahi. Adakah yang salah tu Islam ke ataupun orang Islam? Sama juga tuan-tuan. Ini benda sensitif. Ramai orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, mengadakan kenduri tahlil 1 hingga 7 hari, 40 hari, 100 hari. Sedekah benda tu tak ada di dalam mazhab tu. Siapa yang salah? Imam Syafi'i yang salah ke ataupun para penganut Imam Syafi'i yang salah? Itulah dia punya analogi. Kalau kita berkata kepada TTS itu bersebab takfiri, ekstremis, menghalalkan darah, bukannya masalah ideologi dia. Masalah manusia yang memegang ideologi itu. Itu masalah. Terutama sekali Salafi ni tuan-tuan, dia sepertinya luas. Salah satu yang saya sebut tadi ialah Salafi jihadi. Ini memang dia keras, memang dia tidak berkompromi, memang dia ganas, memang dia strict. Sebenarnya mana-mana saja sama ada di dalam konteks TS20 ni, mereka yang menganut Tauhid 20 ni, ada yang membunuh orang beratus ribu, berpuluh ribu ada. Nanti insya-Allah kita sampai ke situ. Saya nak buktikan bahawa keganasan ni berlaku bukan sahaja terhad kepada satu manhaj akidah. Dia across the board. Sebab Islam ni dia punya manhaj akidah yang banyak. Nanti insya-Allah kita ke situ. Jadi adakah salah agama Islam atau salah orang Islam? Sudah tentu salah orang Islam lah. Adakah salah mazhab atau Imam Syafi'i atau salah orang yang bermazhab Syafi'i? Itu persoalan dia. Jadi saya di sini saya disebut pelanduk punya pasal, mengapa juga dipersalahkan? Okay? Juga tu tak kena lah kena pelanduk tu. Pelanduk tu tak kena lah. Pelanduk tu hebat lah, dia boleh bau ke, dia boleh rasa. Tak kena lah juga tu. Maka kita bersalahkan juga pula. Ini contoh mereka yang membuat lakukan takfiri, ekstremisme dan membunuh orang lain ni. Pada penganut TTS yang dungu, yang berfikir sempit, salah faham, gagal bersikap terbuka, tiada toleransi, malah sebenarnya cetek ilmu agama. Itu saya punya komen. Kalau mereka ni luas, seperti majoriti Salafi yang betul-betul mengikut Nabi dan juga para sahabat, mereka tidak menghalalkan benda ni. Jadi ini termasuklah kumpulan-kumpulan ekstremis yang saya katakan salah faham, yang sempit, gagal bersikap terbuka, Daesh ke, ISIS ke, Boko Haram ke, Abu Sayyaf ke, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dikata TTS ini diciptakan Ibn Taymiyah dan disebar oleh Ibn Wahab. Ini saya baca dalam satu artikel penyelidik daripada kumpulan penyelidik sunnah. Dia tulis surat khabar. Saya ada masukkan dalam siri satu. Dia punya pernyataan mengatakan bahawa mereka TTS ini merupakan satu bid'ah yang tidak wujud sebelum Ibn Taymiyah. Dia tuduh Ibn Taymiyah bawa serupa tuan-tuan. Ada satu manusia berpengaruh di Malaysia ni, jawatan dia tinggi. Dan dia pergi mengatakan tempat mengatakan bahawa Ibn Taymiyah ni membawa ideologi keganasan. Sehingga dia dikomen oleh Ustaz Salman Ali. Kita boleh tengok macam mana komen Ustaz Salman yang begitu berani. Saya tak berani seperti Ustaz Salman. Okey, dakwah ini datang dari mereka yang kurang membaca, yang mengatakan bahawa ciptaan Ibn Taymiyah dan disebar oleh Ibn Wahab ni, mereka kurang baca, mereka kurang menyelidik,
Mungkin bergantung pendengar cakap. Ataupun mungkin masa dia belajar di universiti tu belajar agama Islam, tapi mungkin dia tiru ke dia punya assignment, baca tak faham pun ni, baca tapi tak boleh tak menghayati dan sebagainya. Sebab belajar agama ni kena orang yang cerdik juga tu kan. Sebab kena orang yang intelektual, yang inteleknya tinggi untuk dia membahas sesuatu perkara terutama sekali berkaitan dengan akidah lah. Dan juga fiqh. Cuba tuan-tuan tengok antara 95 Hijrah hingga 395 Hijrah, kurun kedua hingga ke-5. Okey, saya punya catatan saya buat kajian atas meja lah, desktop research. Saya dapati sekurang-kurangnya ada 11 ulama yang mendukung konsep tauhid 3 serangkai menerusi kitab-kitab mereka. Nanti insya-Allah saya sebut mereka ni hari kemudian. Ibnu Taymiyah ni dia berada pada era 671 hingga 728. Kurun ke-7 hingga ke-8 Hijrah, Ibnu Taymiyah. Sedangkan TTS tu sudah berada pada kurun kedua dan kelima, iaitu 95 hingga 395. Jauh tu 4 kurun sebelum munculnya karya Ibnu Taymiyah tu sudah sedia ada tersebarnya TTS ni. Cuma Ibnu Taymiyah ni dia menghidupkan semula. Dia menghidupkan semula. Tuan-tuan kena tahu pula di latar belakang dia. Terutama sekali ketika zaman Ibnu Wahab. Kita tengok sejarah dia, latar belakang dia. Jangan main hentam promo. Mengapa berlakunya sedikit kekerasan berkaitan dengan ajaran TTS ni pada zaman Muhammad Abdul Wahab. Ada sebab dia. Tapi ini satu perkara yang malang. Malang lah benda ni berlaku. Tetapi kita kena bahas latar belakang dia. Itu yang penting. Maka itulah satu perkara yang kita kena memahami perspektif yang berkaitan dengan tauhid 3 serangkai. Jadi pada malam itu insya-Allah setakat itu yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin pada minggu hadapan kita akan teruskan sedikit lagi tentang 3 serangkai ini, dan kita masuk juga kepada manhaj akidah yang menyentuh juga TS20 ni, dan kita akan membandingkan antara dua ni, TTS dan TS20 ni, supaya kita dapat pencerahan yang lebih baik. Semoga apa yang kita kongsi pada malam ini dapat memberi kebaikan dan juga faedah kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.